Tuan-tuan, seterusnya apa berlaku? Kaabah akan diruntuhkan. Di antara tanda kiamat yang besar ialah Kaabah akan diruntuhkan, disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yukharribul Ka'bah dhu suwaiqatain min al-Habsyah wa yaslubuha huliyuha wa yujarriduha min kiswatiha wa lakaanni anzur ilaihi usaila'an faida'an yadribu 'alayha bimasahih wa mi'wali atau kama qala. Daripada Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, Rasulullah SAW bersabda, Kaabah akan dihancurkan oleh orang Habsyah, orang Negro yang bergelar Zu Suwaiqatain, yakni maksud dia orang yang mempunyai betih kecil, orang Negro lah, betih kecil. Lepas tu mereka kalau lari menang. Tuan perasan tak? Kalau mereka marathon, Allah, kita kena tinggal memang tak lepi, betih kecil. Nabi umpamakan, gambarkan orang macam tu, dan dia akan merampas segala perhiasannya dan melucutkan kelambunya, kelambu Kaabah lah, segala perhiasan Kaabah ni kan. Hari ni Kaabah Masya Allah kan, dengan perhiasan dia, dengan kancok emas dia, dengan semua cantik lah, semua dah rampas habis. Seakan-akan terbayang, kata Nabi, di hadapan mataku keadaan seorang yang botak, bengkok sedikit sendinya, ia memukul Kaabah dengan besi penyeduk dan kapak besar. Dan diriwayatkan bahawa Kaabah itu dihancurkan ketika tidak ada lagi orang yang tawaf di sekelilingnya, dan ini merupakan saat yang hampir sekali dengan kiamat, dekat dengan kiamat sangat dah. Orang pun tak mau pergi tawaf dah, tak mau dah tak. Kita lah ni, saya baru balik Mekah minggu lepas, orang makin nak main. Kira ni orang tawaf ni sedia tuan-tuan, tak berhenti tawaf. Dia berhenti waktu bila? Waktu solat ya. Orang azan pun tawaf lagi. Bila qamat je, waktu tu memang semua kelang kabut, semua beratok cantik apa semua, solat. Bagi salamnya, tawaf pula. Kan? Maknanya tawaf tu tak berhenti. Sikit banyak tawaf ya. Waktu panas lik-lik tengah hari, tuan-tuan, panas, ada juga orang tawaf, cuma tak ramai ya. Tapi tawaf tetap ada tawaf. Tetapi di hujung, di akhir zaman, tak ada. Waktu tu maknanya segala perhiasan Kaabah semua dirampas dan Kaabah diruntuhkan. Dekat kiamat tu. Selepas itu barulah berlakunya ad-dukhan. Baru sampai ad-dukhan tu kan. Sebab kadang-kadang kita pun penin hari ni, banyak sangat viral, tular. Dia kata dukhan akan berlaku bulan Ramadan. Nak main ni. Dukhan akan berlaku Ramadan nak main ni. Kebetulan Ramadan nak main ni pertengahan Ramadan, 15 Ramadan jatuh hari Jumaat. Itu petanda dia kata. Lepas tu akan datanglah meteor, ikut kajian entah apa-apa kajian, tak tahulah meteor akan datang kena dengan bumi apa-apa semua, maka asap tebal akan berlaku seluruh dunia. Maka itulah, tunggu tuan-tuan, tak sampai setahun lagi, beberapa bulan lagi Ramadan tahun ni akan berlaku. Ramadan 1441 Hijrah ni akan berlaku dukhan. Tak bertadung langsung tuan-tuan, tak bertadung langsung. Sebab tu kita jangan mudah sangat terima viral tak viral ni. Jangan. Kita tengok, kena rujuk juga, kena rujuk kitab, merujuk perbincangan ulama berdasarkan kepada nas-nas yang sahih yang dibincangkan oleh para ulama. Kita habang tadi, saya sebut tadi tu susah galor tu, satu-satu nak bagi faham macam mana nak berlaku tu. Sampailah lepas pada tu barulah yang disebut sebagai ad-dukhan. Fartaqib yauma ta'ti as-sama' bi dukhanin mubin. Dan saya pernah bincang tentang dukhan dengan tuan-tuan pada kuliah lepas. Kuliah lepas saya bincang dukhannya. Dukhan tu ada dua. Satu dah berlaku, satu akan berlaku di akhir zaman. Macam juga Ya'juj dan Ma'juj. Satu dah berlaku zaman Zulqarnain. Ya'juj Ma'juj, inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Dah berlaku dah zaman Zulqarnain, dan akan berlaku juga macam sebut di hadis Nabi sebut, akan berlaku zaman bila? Zaman Nabi Isa turun pada akhir zaman yang kita sebut tadi. So begitu juga dukhan dah berlaku dah sekali, ni akhir zaman akan berlaku. Sebelum betul-betul kiamat dah ni, tadi kata Kaabah diruntuhkan, dekat-dekat kiamat ni datang asap tebal yang memenuhi keseluruhan permukaan bumi yang disebut sebagai ad-dukhan. Itu antara tanda kiamat yang besar, ialah asap tebal yang akan meliputi keseluruhan permukaan bumi hingga jadilah semua kawasan seperti rumah yang penuh asap.
disebut dalam satu riwayat, yamkuthu fil ardi 40 yauman wa laila. Dia akan duduk atas muka bumi ni 40 hari 40 malam. Yang mana asap tebal ini menjadikan orang beriman diserang seperti penyakit selsema. Adapun orang kafir, maka asap itu akan masuk ke semua rongga badan mereka sehingga menjadikan badan mereka kembung. Kemudian asap itu akan keluar semula melalui rongga-rongga yang terbuka pada tubuh badan mereka. Ini pun kita dah bincang dah tuan-tuan pada kuliah yang lepas. Kita bincang dengan lebih terperinci tentang bagaimana ad-dukhan itu, asap yang berlaku itu. Dan kita sebut juga tadi bahawa sebagai riwayat menyatakan dia berlaku pada akhir zaman berpanjangan selama 40 hari. Selepas itu, saya tak nak bincang pasal dukhan sebab kita bincang lah. Okey? Dengan terperinci hari itu ni, kuliah lepas. Selepas itu, habis dukhan, akan bertiuplah angin yang lembut. Angin lembut yang datang daripada Yaman. Ia akan mematikan keseluruhan orang beriman, walaupun imannya hanya sebesar zarrah sekalipun. Imannya sekadar la ilaha illallah saja pun akan mati dengan datangnya tiupan angin ini. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yab'athu rihan min al-Yaman alyan min al-harir fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqala habatin min iman illa qabadathu atau kama qala. Maksud dia apa? Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala akan mengutus angin yang lembut yang datang dari negeri Yaman. Angin itu lebih lembut dari sutera. Nak ceritanya lembutnya angin ni. Kalau sekali sutera tu kita boleh ponyok jadi apa? Jadi lembut dia boleh kecil. Angin tu lembut daripada sutera lagi. Tak nak bayang lembut dia macam mana. Kemudian angin tu kata Nabi, ia tidak melalui seseorang yang beriman walaupun imannya hanya sebesar zarrah, sebesar biji sawi sekalipun, melainkan angin itu bila dihidu akan mematikan orang yang beriman tersebut. Semua orang beriman mati, meninggal. Dan apabila orang yang beriman semuanya telah mati, maka yang tinggal hanyalah orang kafir yang tidak kenal Allah, yang tak tahu sama sekali tentang agama. Tinggal ni puak-puak memang puak-puak ganas tak kira ni, puak-puak tak kenal Tuhan ni, puak-puak tak kenal Allah. Disebut juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, fayabqa syirarun nas fi khiffati at-tayri wa ahlami as-siba' la ya'rifuna ma'rufa wa la yunkiruna munkara fayatamathalu lahum asy-syaitan fayaqul ala tastajibun fayaqulun fama ta'muruna fayamuruhum bi'ibadatil awthan. Maka yang tinggal hanyalah orang yang jahat. Mereka buat maksiat begitu cepat macam burung yang terbang, dan mereka begitu jahat seperti binatang pada akhlak mereka. Mereka tak kenal apa itu kebaikan dan tak tahu apa itu mungkar. Lalu syaitan datang menggoda mereka sambil berkata, kamu tak maukah ikut aku? Maka jawab, apa yang nak kau suruh? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan ketika itu juga sudah tidak ada yang menyebut nama Allah di atas muka bumi. Sebagaimana disebut juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala la taqumu sa'ah hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Daripada Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga tidak lagi dikatakan di atas muka bumi ini Allah Allah. Tak ada lagi orang nak sebut begitu. Allah ni alhamdulillah ada lagi. Terkejut tergempak pun, melatah pun Allah. Ada Allah, ni dah sebut Allah tu tak ada. Dan ketika itu manusia hidup laksana binatang ternak. Tak ada sifat malu langsung, tak ada dah. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, la taqumu sa'ah hatta yatasafadu fi tariq tasafud al-hamir. Tidak terjadi kiamat sehingga orang yang berzina seperti berzinanya keldai di tengah jalan, atau bersetubuhnya keldai di tengah jalan. Orang bersetubuh berzina ni tak perlu lah, tak ikut suka, nak tahu mana ke tepi jalan tu ke, dia orang nak tengok ke depan tu, jadi tak ada perasaan tu lah. Malu tu, akhlak mereka dah hancur habis dah pada waktu itu. Bila keadaan jadi seperti itu tuan-tuan, kiamat
boleh berlaku pada bila-bila masa saja. Kiamat diumpamakan seperti hadis riwayat Imam Ahmad, fa inna sa'ah kal hamil al mutimmil lati la yadri ahluha mata tafja'uhum biwiladiha lailan aw nahara. Boleh berlaku kiamat bila-bila seperti wanita yang mengandung yang sudah cukup bulan. Keluarganya pun tak tahu bila mereka akan dikejutkan dengan kelahiran anak yang dalam kandungan. Waktu malam ke waktu siang tak tahu. Macam orang dah tengah sarat betul, dah tunggu masa ya. Tak tahu pukul berapa, duk tunggu time ya. Duk tunggu time ke siang ke malam ke, mesti anytime beranak ah. Kiamat diumpamakan macam tu. Bila sampai tahap-tahap macam ni dah, maknanya tunggu time. Tunggu time, dia akan bermula. Kiamat akan bermula. Bermula dengan apa? Bermula dengan apa? Bila kiamat berlaku tu, dia mula jadi macam mana tuan-tuan? Nak tahu macam mana? Nanti kita sambung kuliah akan datang lagi. Kita bagi penutup dia, kuliah akan datang insya-Allah. Kita akan cerita tentang bagaimana kesudahannya. Jadi kurang-kurangnya malam ni kita dah nampak dia punya tasasul dia apa mungkin? Dia punya apa? Bagaimana rentetan apa yang berlaku satu supaya tuan-tuan tak jadi kelang kabut. Sebab hari ni banyak sangat dengan YouTube-nya, dalam YouTube daripada Indonesia-nya cerita macam-macam. Hak bang dah bagi tahu kiamat bila lah, bagi tahu tahun depan ni akan berlaku lagu huru hara kiamat lah, macam-macam. Kan? Sedangkan semuanya ada petanda yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi benda tu ada sekuen dia, lepas satu. Jadi bila mana kita mengetahui tentang tanda-tanda kiamat ni, kurang-kurangnya kita relax, kita tahu waktu bila. Kita tugas kita melaksanakan kita kata pengabdian diri pada Allah, berjihad sungguh-sungguh di jalan Allah Ta'ala kan. Sampailah kita diterima oleh Allah dan mati dalam keadaan mati yang diterima oleh Allah, mati syahid tuan-tuan. Nak tahu mati syahid, besok jumpa saya ada esok di live di TV3 pagi esok dalam rancangan Tanya Lah Ustaz di TV3. Tajuk dia Roh Mati Syahid, pagi esok pukul 6.30 pagi. Jadi siapa-siapa yang nak telefon boleh lah telefon pagi esok. Jadi malam ni saya akan tolak ke sana lah.